Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Syahiman bin Rosli. Nombor matrik saya ialah 17-20F 2010. Nama saya Muhammad Fairul Azman bin Muhammad Zaini, nombor matrik 17-20F 2014. Okey, hari ini kami akan membincangkan tajuk teori-teori etika dan peradaban. Pertama sekali kami akan memperkenalkan apa itu etika dan adab. Etika ini berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Seterusnya, etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat dan tingkah laku atau kesusilaan, dan ia juga bermaksud prinsip moral atau set prinsip moral. Seterusnya, etika juga merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Adab pula bermaksud dari segi bahasa ialah seseorang individu yang mempunyai tingkah laku yang baik dan sesuai dengan persekitarannya. Contohnya, seseorang itu perlulah saling menghormati dalam kehidupan antara satu sama lain. Dan dari segi istilah pula, ketamadunan dan kehidupan yang maju dari pelbagai aspek. Teori-teori utama dalam etika dan peradaban terbahagi kepada 5. Yang pertama, undang-undang abadi ataupun dikenali sebagai undang-undang semula jadi. Yang kedua, teori teleologikal, dan yang ketiga, teori deontologi. Yang keempat, teori keadilan teragih, dan yang kelima, teori kebebasan peribadi. Undang-undang abadi ataupun undang-undang semula jadi. Ia bermaksud sistem hak atau keadilan dianggap umum bagi semua manusia dan berasal dari alam, bukan daripada peraturan masyarakat atau hukum positif. Ramai pemimpin agama dan sesetengah ahli falsafah percaya akan kitab suci berbanding pertimbangan logik. Seterusnya, ahli falsafah yang percaya terhadap undang-undang abadi ialah Thomas Aquinas dan Thomas Jefferson. Teori Kristian mengatakan setiap orang mempunyai hak untuk hidup bebas dan mencari kebahagiaan. Setiap agama menyediakan piawaian moral untuk pengikutnya. Yang kedua ialah teori teleologikal. Ia berasal daripada istilah Greek yang bermaksud hasil atau keputusan. Teori teleologikal ini terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berpegang kepada prinsip di mana seseorang itu dapat memaksimumkan kebahagiaan dan mengurangkan penderitaan. Untuk menerangkan lebih lanjut lagi, ia sebagai sesuatu tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang individu adalah betul jika ia mendatangkan faedah kepada orang ramai. Seterusnya, sesuatu tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang individu itu adalah salah jika ia membawa kerosakan atau kemudaratan terhadap orang lain. Dan yang terakhir, nilai moral kelakuan seseorang individu ditentukan mengikut kadar berapa banyak faedahnya kepada masyarakat. Contohnya, perlu memberi hukuman atau mendera dengan keras terhadap orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan, kerosakan dan kejahatan yang besar berlaku. Terdapat 3 kegagalan dalam teori utilitarianisme ini. Yang pertama, kebaikan terbanyak dan golongan terbanyak. Contohnya, di mana kedua-dua prinsip ini akan berkonflik apabila kita menghadapi sesuatu keputusan penting. Maka kita tidak mempunyai cara untuk menentukan tindakan mana yang betul atau sesuai. Yang kedua pula ialah sesetengah tindakan sememangnya salah.
Contohnya membunuh seorang kanak-kanak yang tidak bersalah demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Yang ketiga adalah mustahil untuk mengimbangi faedah kepada golongan majoriti dengan pengorbanan golongan minoriti. Dan yang kedua ialah teori egoisme. Teori ini hanya untuk kepentingan diri diambil kira, betul ataupun salah sesuatu tindakan ialah satu fungsi khas untuk akibat bagi seseorang individu. Teori yang ketiga adalah teori deontologi universalisme. Deontologi merujuk kepada tugas atau kewajipan seseorang individu. Teori deontologi adalah berlawanan dengan teori teleologi. Nilai moral haruslah bergantung kepada niat orang yang membuat keputusan atau mengambil tindakan itu sendiri. Niat peribadi menjadi tugas atau kewajipan jika kita benar-benar inginkan kebaikan untuk orang lain. Kekurangannya, yang pertama, tidak mempunyai sebarang keutamaan dan darjah. Yang kedua, suka melayani orang lain sebagai matlamat dan bukan sebagai alat sepanjang masa. Teori yang keempat adalah teori keadilan teragih. Teori keadilan teragih telah diasaskan oleh John Rawls berasaskan kepada keutamaan suatu nilai tunggal iaitu keadilan. Keadilan dirasakan sebagai sifat kebaikan pertama institusi sosial seperti kebenaran adalah sifat kebaikan utama bagi sistem pemikiran. Elemen yang menjelaskan masyarakat dan institusi yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama dan yang kedua adalah konflik. Sistem ekonomi moden mengenalkan 5 prinsip tersebut. Yang pertama adalah samawata, yang kedua keperluan, yang ketiga usaha, yang keempat sumbangan, yang kelima adalah kecekapan. Mereka akan membentuk satu konsep ketidaksamawataan bersyarakat iaitu perbezaan faedah perlu dijustifikasikan. Terdapat juga kekurangan dalam teori ini di mana kerjasama masyarakat merupakan asas bagi pembahagian kesemua faedah ekonomi, manakala usaha individu tidak ditekankan atau diambil peduli. Teori yang kelima adalah teori kebebasan peribadi. Satu sistem etika yang dicadangkan oleh Robert Nozick. Sistem ini berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal berbanding suatu prinsip iaitu kebebasan. Masyarakat adalah satu persatuan antara individu dan kerjasama antara individu untuk meraih keuntungan ekonomi. Kebebasan peribadi boleh dikembangkan dari suatu sistem pasaran bagi pertukaran pemilikan menjadi suatu sistem penilaian kelakuan. Kekurangan bagi teori ini adalah
kerana ia berasaskan suatu definisi kebebasan yang terhad kepada hak negatif. Sebagai contoh, yang pertama, hak untuk tidak dibunuh orang lain. Yang kedua, hak untuk terus hidup dengan mendapat bekalan makanan yang minimum, tempat tinggal, pakaian dan bantuan perubatan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.